Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera semua. Okey, hari Jumaat. So, saya akan buat perkongsian melalui klinik digital making. Alright. Sekejap saya nak verify mikrofon dulu. Okey. Okey, baik. So, terima kasih kepada semua yang join. So, minggu ni saya nak sambung daripada minggu lepas, iaitu masih berkenaan dengan MakerPi RP2040. Tapi kali ni kita akan fokus lebih kepada sensor MakerLine. Sebab minggu lepas saya dah cover berkenaan dengan Fusion kan, untuk design body dia. So kali ni kita akan fokus dekat bahagian sensor dia, MakerLine. So sebelum tu, sekejap. Sebelum tu mungkin saya ada nak buat perkongsian sedikit. Okey. Mana? So untuk projek fun project, pertandingan fun project, kita dah pindahkan video tu di Facebook sebab kita punya account YouTube ada problem. So anda boleh tonton video-video yang terdapat dalam Fun Project. Okay, dekat dalam ni kita ada buat satu playlist Fun Project Kit for Beginners Competition. So dekat dalam ni kalau klik akan ada 30 video, lebih kurang 30 video, dan anda boleh tonton semua dan anda boleh bagi like untuk support video-video ni. So diorang akan dapat point lah daripada like tu. Pada masa yang sama kita pun tengah cuba untuk fix kita punya channel YouTube. So kalau macam kita berjaya sempat recover balik YouTube kita dalam tempoh voting ni, so kita akan campurkan sekali dengan YouTube. Okay. So kita akan cuba sehabis baiklah untuk dapat. So ada banyak idea yang menarik lah. So bila kita buat competition macam ni baru kita nampak yang kita punya customer ataupun kita punya audience ni sebenarnya kreatif, okay? Sangat kreatif. Boleh tengok video-video dia, cara dia edit video, cara dia present tu memang sangat menarik lah. Okay. Saya secara personal adalah minat beberapa project idea tu, tapi saya tak boleh share lah. Okay, so anda boleh vote mana yang anda rasa mempunyai potensi yang bagus untuk digunakan oleh beginners ataupun kanak-kanak yang baru nak belajar digital making. Okay. Alright, so itu yang pertama. And then, okay. So saya rasa seterusnya saya terus sambung berkenaan dengan topik yang akan saya kongsikan. So kita akan fokus pada MakerLine. So anda boleh cari produk ni di website Cytron. Boleh search saja MakerLine. Kalau nak cari dalam kategori, dia ada di bawah sensor lah. Sensor line tracking. Di bawah kategori line tracking. So ada beberapa jenis. Dan MakerLine ni antara salah satu produk Cytron sendirilah. Kita yang design dan kita assemble. Okay, assemble dekat Cytron. Okay, so warna dia purple dan nama dia ada Makers lah sebab kita nak letakkan dalam satu series Makers. So produk-produk Makers kita semua warna purple, warna ungu. Okay. Sebelum ni ada sensor line juga. Kalau siapa yang pernah gunalah. 5 juga, dia ada arrangement 5 IR sensor macam ni. Tapi masa tu banyak guna through hole component lah, okay? Berbanding yang ni 100% gunakan SMD component. Okay, dan ada banyak penambahbaikan jugalah. Okay, boleh tengok sini dia punya pin out, and then of course kita masih kekalkan calibration tu, auto calibration, sebab ni memang benda yang sangat penting lah kalau kita nak buat projek yang related dengan line following tu. Okay, ini dia punya untuk cara sambungan. Kalau kita nak gunakan digital boleh. Yang ni ada
penambahan kalau dibandingkan dengan sensor yang sebelumnya. Okay, sebelum ni kita just ada digital saja, tetapi yang Makerline kita ada sekali dengan analog. Alright. Ini dia punya jarak setiap sensor. Okay. Nak tahu lebih detail boleh pergi ke datasheets lah. So datasheets dia explain lebih detail termasuk macam voltage dia. Okay. So mungkin saya boleh tunjuk sekejap sensor dia. So ni sensor dia dekat atas meja saya. So ni adalah Makerline. So selalunya kalau kita nak buat line following robot, kita akan guna sensor macam ni. Okay, sensor IR macam ni. Okay. And then kita susunlah beberapa sensor kan. Mungkin ada susun 5 ke, ada susun 8 ke, 10 ke. Okay, ini macam ni. And then yang ni pun sensor, single sensor juga daripada Cytron juga. Okay, simple je, just ada sensor and then ada resistor sikit. So ini pun boleh juga. Alright. Selalunya kebanyakannya guna macam ni lah. Dia ada satu variable resistor dekat sini. Dia macam threshold lah. Threshold tu sebab kita nak bandingkan hitam dengan putih kan. So kita just adjust dia punya variable resistor untuk dapatkan satu nilai threshold dan dia boleh detect lah. Tapi sometimes ada rasa leceh sikit lah sebab kita kena manually buat. Contohnya kalau kita dah mounting, sensor ni kena menghadap ke bawah. Okay, dia punya bahagian sensor ni kena menghadap ke bawah macam ni, line. So kalau kita dah ikat dekat robot, so kita nak calibrate, kita kena angkat. Okay, kita kena angkat, kita kena pusing. Okay, kita kena pusing variable resistor ni. Lepas tu kita letak balik, kita test. Okay, so tu susah sikit lah. Dia leceh sikit, nak kena angkat, pusing. And then masa sebenarnya untuk kita nak calibrate sensor ni, sebagusnya ketinggian tu masa kita calibrate kena sama. Kena exactly masa time robot tu bergerak, ketinggian tu kena sama. Kalau kita angkat, ketinggian dah lain kan. So kita susah nak agak lah. Okay. And then sensor macam ni, of course dia digital saja. Okay. Sebab dia dah ada comparator dekat dalam ni. So dia just detect dengan tak detect lah. Detect dengan tak detect. Okay. So boleh guna juga sensor ni. Cuma kalau kita guna banyak sensor ni, susah sikit lah untuk calibrate dia. Okay. Alright. So tu sebab kita buat juga line sensor ni. So ada beberapa kelebihan line sensor. Dia dah datang dengan 5 IR. Okay, boleh nampak sini. Susunan 5 IR. Dan kalau kita perhatikan, dia 100% assemble. 100% SMD. Okay, SMD. Okay, kalau kita tengok side sebelah sini, tak ada apa-apa, tak ada komponen. Flat je. So, masa design ni kreatif lah, agak kreatif. Salah satunya LED ni. LED ni, ini SMD LED. Kita pasangkan dia secara terbalik. Okay, secara terbalik. Dia menghadap ke sana. Selalu LED ke sini lah kan. Dia akan cahaya sini. Tapi ni dipasang secara terbalik. So cahaya dia akan keluar melalui, ini ada lubang lah. Ada lubang sini. So, kreatif design ni. Saya rasa ni je kot produk Cytron yang ada terbalik komponen dia. Tak sure yang lain. Alright. And then ada pin out dia sini. And then ada microcontroller. So microcontroller ni yang bantu untuk buat auto calibration. Okay, dia dapatkan satu nilai threshold yang bagus. Just kita gerakkan robot je. Memang sangat membantu sebab macam saya katakan tadi, ketinggian sensor tu dia kena sama. Okay, dia kena sama masa time robot bergerak. So auto calibration memang sangat membantu lah. Okay, kemudian dekat sebelah sini switch ni ada yang dia tulis L dengan D. Okay, L dengan D. L tu maksud dia light, terang. D dark, gelap. So maksud dia kalau kita punya litar, kita punya
tracer punya, line tracer punya track. Okay. Kalau line ni hitam ataupun gelap, then dia punya kiri kanan dia putih, cerah, kita kena set bahagian dark. Okay. Bahagian dark, gelap. Kalau kita punya line ni putih, tapi kiri kanan dia hitam, maksudnya terbalik lah. Kita boleh set kepada light macam ni. Okay. So, kalau contoh macam pertandingan RBTX tu, dia punya garisan hitam and then sekeliling dia putih kan. So kita kena set pada dark. Alright. And then kemudian dekat sebelah sini ada button calibration. So button calibration ni macam mana nak guna? So kita boleh check dekat datasheet, kita tengok sekejap. Okay, saya cuba besarkan. Besarkan. View, zoom, fit. Alright. Okay, ini datasheet untuk make a line. Okay, ni yang macam tadi saya terangkan. Kita pergi ke macam mana kita nak calibrate. Okay, dekat sini dah dia bagi tahu lah cara ringkas. Press and hold for 2 seconds to enter sensors calibration mode. Press again to exit calibration mode when done. So bila kita tekan button calibration tu, bila kita tekan button calibration selama 2 second, minimum 2 second lah. So kita lebihkan 2.1 ke 2.5 second ke, kita tekan, so dia akan LED ni akan blinking, dia menunjukkan dia tengah dalam mode calibration lah. So kita gerakkan antara hitam dengan putih. Okay. Kemudian dah selesai, kita tekan sekali lagi button ni. So yang bila dah selesai tu tak perlu nak tekan lama lah, just sekejap je. So dia terus save dia punya reading tu. Okay, untuk dapatkan auto calibration tu. Okay. So itu untuk auto calibration. Tapi kalau macam contoh saya design macam ni, saya nak tekan button auto calibration tu pun susah. Okay, saya nak kena pusing kan. Saya kena tekan dekat sini lah. Dia gerak, lepas tu baru boleh jalankan. So ada lagi satu cara di mana kita control calibration button ni melalui pin. Okay, melalui pin. Dekat sini ada satu pin. Kalau perasan daripada hujung sini, VCC, ground, analog, calibration. Okay, pin yang keempat dari kanan. Calibration. So kita boleh control daripada pin je. So kita bagi signal untuk button tekan selama lebih 2 saat, dia akan masuk mode calibration. So bila kita masuk mode calibration, kita boleh program robot lah supaya dia gerak kiri kanan. Okay, untuk dia automatic calibration. So sensor tu kena pastikan 5 sensor melalui hitam dengan putih ni supaya dia boleh bandingkan mana bacaan yang paling gelap dan juga bacaan paling terang. So baru dia boleh set satu nilai threshold dekat tengah-tengah tu. Alright. So macam mana kita nak control calibration pin ni? Kita pergi lagi ke datasheet. Okay, kita pergi lagi ke datasheet. Kita tengok sekejap. Bahagian calibration melalui pin. Sekejap. Okay, ini analog, nanti kita akan pergi. Sensor calibration. Sekejap, saya rasa bukan sini, atas lagi. Mana Dia ada bagi tahu bila button tu tekan dia akan bagi signal low. Sebenarnya kita kena bagi signal low lah untuk menunjukkan kita tekan button tu. Port layout specification turn on.
Ni. Okay, short to ground to enter or exit sensor calibration. So maksudnya bila kita press button tu dia ground lah, grounding tu signal low. Okay, ni satu point. Sekejap, kalau ada lagi. Okay, sekejap, tak jumpa pula. Biasalah masa cari tak jumpa. Okay, tapi tak apa. Tadi dah ada bagi tahu. Kita kena bagi dia low ataupun ground untuk dia masuk ke calibration mode. Okay, so macam ni kita boleh bagi signal ground dekat calibration. Lebih daripada 2 saat dia akan masuk calibration mode dan kita boleh gerakkan sensor ni lah untuk dia calibrate, dan kita sekali lagi kita just indicate button ni press lagi sekali untuk dia save semua reading tu untuk dia buat satu nilai threshold lah. Okay, so mungkin saya boleh tunjuk sikit. Saya boleh je tunjuk terus dekat robot ni tapi tak nampak lah masa dia buat calibration tu kan, sebab dia dah tutup habis depan ni. So saya akan gunakan robot ni. Okay, mungkin saya tunjuk dulu, saya power je. So yang ni saya bagi 3.3 volt sebab daripada growth ni dia 3.3 volt. So hitam ke ground. Anda boleh juga bagi 5 volt. 5 volt pun boleh. Kalau guna Arduino Uno ke kan, boleh bagi 5 volt. Okay, saya sambung ni dulu, power dulu. Saya akan tunjuk. Okay, turn on. Okay. So nampak ni LED dia. Nyala dekat sebelah. Kalau ni bahagian bawah, ni sebelah atas dia lah. Tapi sebelah atas ni tak ada apa-apa komponen sebab LED ni dipasang terbalik supaya cahaya dia pergi ke sebelah sana. Okay. Alright. So macam tadi saya katakan, tekan sensor selama lebih 2 saat untuk masuk calibration mode. Sebagai contoh saya tekan ni ke jari ni. Okay, nampak tu dia punya LED tu, dia naik sampai penuh and then dia start blinking. Okay, ni dia dah masuk calibration mode lah. So kita boleh gerakkan, pastikan semua sensor dapat kesan hitam dengan putih tu lah. Okay, so ni dia tengah calibration. So dah selesai, just tekan sekali, sekejap je calibrate ni. Okay, tekan sekali je. Okay, ni dia tengah save lah, save dia punya nilai tu. Dan nampak kita boleh terus detect. So senanglah untuk calibrate sensor Okay, tadi melalui button dan sekarang kita cuba program dia supaya melalui microcontroller. Right. So saya off dulu ni. So saya buat sambungan. So dekat sini ada pin GP7 dengan GP28. GP7 digital, GP28 boleh digital dan analog. So analog tu saya nak simpan untuk saya nak baca signal analog nanti. Sebab saya tak guna digital. Okay, digital macam biasalah. Dia just detect high dengan low bila dia detect line Alright, tadi mana? 7 digital. So untuk digital saya nak control calibration pin. Untuk analog saya nak baca signal dia nanti. Alright. Teki pula dia. Okay, so ada 4 pin saja yang diperlukan. So saya dah sambung. Betul tak? Alright. Okay. Sekarang mana kabel? Banyak sangat barang. Okay, sekarang saya sambungkan kabel USB. Okay, saya nak program ni. Saya program gunakan script Python je.
Nak program guna Arduino pun boleh. Okay. Saya nak buka dulu Circuit Python. Mana dia? Demo editor. Alright. Mana dia? Tengah loading lagi. Sekejap Okay, ni dia Mo Editor. So yang ni program yang ada sekarang dekat dalam MakerPi RP2040 ni. So saya tak nak guna coding yang ni, saya nak tunjuk dari awal. So saya tutup dulu, then saya boleh rename. Macam biasa CircuitPython dia akan detect sebagai drive dan semua file dah ada dalam ni. So saya tak nak delete, saya nak rename dia. So saya nak rename dia jadi apa? Mobile robot lah. Okay. So nanti saya boleh guna balik. So untuk CircuitPython, file yang nama dia code.py saja yang automatic run. Okay. Akan automatic run. So saya akan create balik satu new file dan saya namakan dia sebagai code.py. Okay, alright, dah save. So sekarang saya akan mungkin kita try bila kita tekan button. Dekat sini ada dua button yang kita boleh program, GP20, GP21. So kita tekan salah satu button, dia akan masuk mode calibration mungkin dalam 2 second and then dia terus habis. 2 second sekejap sangat lah, 5 second ke, and then dia akan terus habis. Dia akan habiskan calibration tu lah, selesaikan untuk tekan second kali kedua untuk record semua readings tu. Okay. So saya dah tak perlu tekan calibration button dekat sini, saya just tekan sekali dekat sini saja. Okay, mana tadi? Okay, sini. Import board. Import digital I/O. Okay. Board untuk pin yang kita nak guna. Digital I/O sebab kita nak control digital in out kan. So button. So saya tulis button. Boleh button 1 sama dengan digital I/O dot digital in out, and then nombor pin GP20. Jadi kat sini GP20, saya akan guna button GP20. Alright, then saya setkan dia sebagai output direction. Okay, dengan digital I/O dot direction dot output. Alright. Button input, input. Okay. Dan ada lagi satu, kita kena set output untuk pin 7 ni, GP7 ni yang bersambung. GP7 ni yang warna putih ni. So dia bersambung pada calibration pin. So yang tu saya akan jadikan sebagai output. Okay, apa? Sensor calibration. Sama dengan, saya copy ni. Ubah kepada pin 7. Dan saya jadikan dia output. Okay, copy ni. Output. Alright. So button input, sensor calibration, output. So masuk while lah. While true. If kita tekan button, if button value dot value equal to false, so ini merujuk kepada low signal.
false. So yang ni bila kita tekan button, okay, kita nak buat apa? So saya nak bagi signal low dekat sensor calibration. Sensor calibration dot value sama dengan false. Dan kita kena bagi, maksudnya kita kena tekan lebih 2 saat. Okay, lebih 2 saat. So mungkin saya boleh letak delay. So delay kita kena import time. Time dot sleep 2.1 mungkin 2.1 second. Kemudian bila saya lepaskan calibration button, okay, macam ni, signal yang kita hantar tu lah, masa kita tekan dia signal low, kita lepas dia high. So kita kena send high signal kepada sensor calibration, false true. Okay, so and then saya cakap tadi saya nak bagi dia lebih kurang 5 second untuk di dalam mode calibration tu saya boleh gerak-gerakkan. Kemudian dia habis. Okay, so saya letak sleep 5 seconds dan nak habiskan dia kita kena tekan button tu sekejap kan, tapi dalam signal ni kita letak sekejap lah. Sama juga ni macam kita tekan button tapi kita ubah mungkin 0.1 saja, dah cukup. Tekan sekejap je dia terus save. Okay, kita cuba. Alright, so saya save saja. Save. Boleh buka serial supaya nak tahu kalau ada apa-apa masalah. Save. Okay, yang ni tak ada apa-apa masalah lah. Dia tengah run. Okay, so. Oh, sekejap. Dia dah detect tekan pula. Sekejap, saya salah coding ke. Button 1. Direction. Value equal to false. Ke nak kena ada input pull up. Sekejap Mobile robot. Saya pun lupa buat macam mana. Okay, sekejap. Input betul. Mana dia? False. Button. Betul. Hai. Okay, ini tengok daripada YouTube YouTube melalui channel personal saya sebab channel Cytron tengah ada masalah sekarang. Okay. Alright, ni saya tengah cuba ni. Kenapa dia? Button 1. Oh, okay. Sorry. Sebab bila kita set sensor calibration pin ni sebagai output, dia akan by default dia akan signal dia low. Okay, signal dia akan low. So saya kena ubah. Sama juga kalau even dekat Arduino, kalau kita set pin tu sebagai output, by default signal tu akan low. So kita kena high sebab bila kita tak press button, okay, button calibration ni, kalau kita tak press button, signal dia adalah high. Okay, bila kita press calibration button ni dia low. Okay, so saya kena bagi high dulu. So dekat sini bila saya set sebagai output, saya kena terus bagi dia high. So saya ambil yang ni. So saya save. Sekejap.
Save. Okay. Alright. Saya reset tadi. So dah boleh save. Okay, jom kita tengok. Okay. So saya tekan button GP20. Okay, dia automatic bagi signal low tadi. Okay, sekarang dah masuk calibration mode. 5 second, so saya boleh gerakkan. Nampak dia terus ubah. So dah selesai lah ni calibration. Okay. Ni saya tak tekan tau. Okay, mungkin saya letak tangan tempat lain. Okay, macam ni. So saya tekan lagi GP20. Nampak dia terus masuk mode calibration. Okay, so kita boleh gerakkan. Okay, nampak dia dah habis calibrate. Sekarang dia dah selesai calibration lah. So instead of kita letak 5 second delay tu, dekat sini, kita boleh cuba untuk gerakkan motor. Okay, gerakkan motor. Okay, so mungkin saya dah boleh tunjuk gunakan sensor dekat robot ni sendiri. Okay. 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 Sama juga. Okay, kalau kita tengok dekat sensor ni, so saya tekan GP20. Dia masuk calibration mode sampai 5 second dan dia habis. Dia akan save lah. Nampak? Dia dah save. Okay. So masa calibrate tu, of course lah kita kena letak dekat line ni supaya dia boleh calibrate. Alright. So next saya boleh tunjukkan. Sekejap, saya calibrate lagi sekali. Tak nampak. Gerakkan je lah. Okay, saya harap dah 5 second. Okay, dah. Sekarang kita akan dapatkan bacaan tu pula. Bacaan analog daripada maker line. Alright. So saya akan sambung bawah dia. Macam mana kita nak dapatkan bacaan analog? So kita buat lagi satu pin. Sensor analog. Sama dengan copy ni. Dan saya sambung ke pin berapa tadi? GP28. GP28. 28. Right. Dan dia sebagai input. Dia adalah analog input. So gantikan ini. Alright. So saya boleh baca dia punya bacaan. Yang ni melibatkan analog. So saya kena import analog I/O. Okay. Yang ni saya kena ubah ni. Dia bukan digital, analog, sorry. Analog I/O and then ni adalah analog in. Sorry, silap. Dan tak perlu input lagi sebab analog in memang input. Okay, macam ni. Okay. So macam mana nak baca? Kita boleh cuba print. Okay, kita print sensor analog. Dia punya value dia. Kita cuba macam ni. And kita letak delay lah sikit. Time.sleep 0.1. Okay, save. Okay, ni bacaan dia. So bila saya ini bacaan dia dalam 36,000, 35,000 bila robot dekat center. So sensor tu dekat tengah-tengah lah line tu So bila saya gerakkan ke sini, nilai tu makin berkurang.
Saya gerakkan ke sini, sebelah ke kanan robot, sensor tu makin bertambah. Okey, untuk circuit Python dia punya analog in memang dia dah fixkan kepada 16 bit sahaja. So dia boleh pergi sampai 60,000 something macam tu lah. Okey. So kita nak tahu nilai apa sebenarnya yang diberikan oleh sensor ni bila kita guna analog pin. So kita boleh check dekat datasheet. Okey, sambung lagi kita check, tengok dekat datasheet. Ni bacaan dia. Okey, analog output. Okey, center. Untuk center, VCC bagi 2. So kalau VCC tu 5 volt, kita bahagi 2 lah, dapat 2.5 volt. Kalau 3.3 volt, bahagi 2, dapat 1.65 volt. Okay, roughly macam ni lah kalau sensor line tu betul-betul dekat tengah. Okay, and then kalau line tu paling kiri tu merujuk pada sebelah sini lah, paling kiri. Okay, so kalau saya gerakkan paling sini, paling kiri sekali. Okay, 0.1 VCC. 0.1 kali dengan VCC. So kalau kita kalikan dengan 3.3 volt dah dapat around macam ni lah, 0.33 volt. Untuk kalau kita supply 5 volt, 0.5 volt. Dan untuk sebelah kanan sekali, kalau line tu berada paling kanan sekali adalah 0.9 kali dengan VCC. Okay, ni nilai dia untuk 3.3 volt dan juga 5 volt. Okay, dia ada range dekat tengah tu lah. Dia tak sampai hujung kan? Betul tak? Dia tak sampai hujung. So yang hujung tu apa digunakan untuk apa? So kalau dekat sini dia ada bagi tahu, kalau dia tak jumpa line. Tak jumpa line maksud dia semua putih lah. Semua putih. Contohnya robot berada dekat sini. Dia terkeluar macam ni. Okay, semua putih. So kalau kita tengok bacaan dia, nampak ni lagi rendah berbanding dengan paling kiri macam ni. Kalau paling kiri dalam nampak dalam 6,000. Kalau dia tak jumpa line terus dalam ratus-ratus saja. Okey, untuk circuit Python lah 16 bit. Okey, jadi kalau kita tengok dekat datasheet tadi dia dah ada explain less than 0.1 kali dengan VCC. So around this lah dia punya reading tu. Okey. Kalau dia detect semua hitam, alamak saya tak ada semua hitam. So mungkin kalau semua hitam saya angkat kot. Saya angkat macam ni. Kalau saya angkat macam ni, okay, dia detect, dia consider sebagai dark lah. Dia tak jumpa line kan. Betul. Sekejap kita tengok reading kalau nak tahu. Nampak? Reading dia 65,000. Okay, 65,000. Ataupun kalau kita tengok pada datasheet, lebih daripada 0.9 kali dengan VCC. Okay. So kalau kita dapat bacaan ni maksudnya dia detect semua hitam. So bolehlah kalau macam kita buat line following tu ada cross kan. So kita boleh detect sebagai cross ataupun start dengan N punya line kita boleh automatic stop ke kan. Boleh juga guna macam tu. Untuk bahagian tengah ni kita boleh buat untuk line following. Dia follow line. Okay. So itu kalau kita gunakan pin analog. Okay, macam ni lah pin analog. So sekarang dekat tengah. Okay, nampak? Saya gerakkan. So ni nilai dalam ADC so boleh tukarkan kepada voltage kalau nak. So macam mana kalau kita nak tukar pada voltage sekejap. Saya nak kena check. Dia ada melibatkan formula sikit lah, tapi formula dia pun simple je. Tapi sebab malas nak fikir kan, macam tu lah. Sekejap, saya tengok formula dia. Okay, ni contohnya mana ni return. Senang je. Okay, so kalau kita nak ubah kepada dalam bentuk voltage, so saya kena, dia maksudnya nilai ADC, ini adalah nilai ADC bahagi dengan 16 bit punya value. 16 bit adalah
65,000. 65,536. Okey, bahagi dengan nilai ni. Kemudian darab dengan 3.3 volt. Okey. So saya boleh darabkan dulu supaya nilai dia besar dan bahagi. So kita try tengok dapat tak nilai. So print nilai yang ini. Okay, saya save. Dapat 0.7. So tengah dalam, so, saya letak tengah-tengah dalam 0.7. Macam ni lah. Ni center lah ni, lebih kurang 7, 6, 5. So saya gerak sikit je, dia dah berubah nilai dia. Okay. Ini dalam bentuk 3.3 volt tu. Okay, jadi nak guna Arduino boleh, nak guna apa-apa microcontroller pun boleh lah, as long as dia boleh accept analog punya value. Raspberry Pi dia tak ada analog kan, so kalau nak guna Raspberry Pi perlu ada macam conversion punya chip lah. Raspberry Pi 4 maksud saya, bukan Raspberry Pi Pico. Raspberry Pi Pico ataupun macam MakerPi Pico ni, MakerPi RP2040 ni boleh, dia ada 3 pin analog. Okay, so kita boleh gunakan lah. Okay. So dah lepas kita dapatkan bacaan nilai analog ni, so senang untuk kita nak buat line following. Sebab contohnya macam kalau kita nak buat seperti proportional derivative kan, dia selalunya dia ada satu set point dan kita akan tolak lah nilai bacaan daripada sensor dan kemudian kita tolak set point tu. So dekat sini dah jadi senang lah sebab dia dah terus bagi nilai kat position tu position line tu dekat mana. So kita terus tolak nilai set point. So nilai set point contohnya dekat sini tadi dia ada bagi tahu kan dekat datasheets kalau line tu dekat tengah-tengah. Contoh kalau 3.3 volt 1.65. So kita boleh jadikan tu sebagai set point dan kita tolak lah. Okay, and then the rest lebih kepada formula untuk buat proportional dengan derivative. Dan yang lagi challenge kita nak tune tu lah. Kita nak tune, kita dapat satu nilai yang cantik lah untuk robot tu bergerak. Okay, so saya boleh cuba load semula. Sekejap saya. So saya ambil balik kod yang asal. Okay, ni yang asal. So dekat dalam contoh program ni saya setkan nilai proportional dengan derivative tu 0.9 dengan 5. Okay, 0.9 dengan 5. So yang ni boleh eksperimen lah, untuk dapatkan nilai yang lagi bagus lah. Agak susah sikit lah nak cari nilai dia, tapi boleh try lah, boleh try. So selalunya kita akan naikkan dulu nilai KP, kita try main dengan KP dulu, and then kita try smoothkan dia dengan nilai derivative KD. Okay, so setakat ni saya dapat yang ni lah. Kalau anda dapat yang lagi bagus, boleh kongsikan ke ataupun it's good lah, bagus lah anda dapat tahu cara untuk tune dia. So ini memang standard formula, formula untuk proportional derivative, dan selalunya untuk line following robot memang kita guna dua parameter ni saja, proportional dengan derivative. Integral kita tak guna, tak perlu guna pun tak apalah, tapi dua ni yang selalu kita guna untuk line following robot lah. Okay, ada banyak dah sebenarnya example program yang tunjuk cara guna PID ni, PD lah, proportional derivative untuk line following. Contohnya macam Pololu dah ada dulu robot 3Pi kan. Okay, tu memang saya pun belajar dari situlah, start belajar dari situ untuk dia punya formula tu. And then tapi kena tahulah sebab value untuk set value range untuk sensor
dan juga value range untuk motor. So macam mana kita nak matchkan nilai tu. So dekat sini macam saya robot ni untuk sensor dia punya range tu dalam bentuk voltage lah sampai sebab kita supply 3.3 volt dan saya dah convert kepada nilai voltage. So range tu dalam bentuk voltage dan saya nak tukar tu kepada nilai throttle. Throttle tu dia set 0 sampai 1 saja. So dia dalam bentuk floating lah, dia bentuk perpuluhan. So tu sebab kena adjust nilai ni memang bergantung pada nilai conversion tu nanti daripada sensor tu kepada speed yang kita nak control nanti. So maksud saya kita tak boleh suka-suka ambil nilai KP, KD daripada robot lain, kita apply je terus. Melainkan kalau design dia exactly sama tu lah lain cerita lah. Tapi kalau design dia lain, so kita tak boleh exactly ambil lah. Ada banyak perkara kena consider jugalah dari macam design robot tu sendiri, macam mana dia punya design. Okay. So yang ni simple saja and then saya buat kecil saja. Cuma mungkin in terms of motor ni lah, motor servo ni untuk nak buat dia laju tu susah sikit lah. Dia punya control pun untuk bergerak tu okey, tapi untuk laju tu susah sikit. Okay, so mungkin kena consider motor DC motor yang kecil tapi lagi powerful, RPM tinggi kan. So kena consider macam tu lah. And then in terms of design jugalah. Design yang ni pun saya just for fun saja. So saya tak fikir sangat dia punya mungkin dari segi inertia dia ke apa ke. So kalau betul-betul nak design yang laju, yang memang kena consider tu semua. Okay. So saya rasa sampai sini dulu, saya dah tak ada apa-apa nak kongsikan lagi. So next week mungkin kita sambung pada topik yang lain pula lah. Okay. Saya ada kongsikan sampel-sampel program dekat dalam tutorial page. Anda boleh dapatkan dekat situ. Sekejap, saya buka. So kalau tutorial page tu ada dekat sini. Okay, ni MakerPi RP2040. Video memang tak ada setakat ni. Semua unavailable. So doa-doakan kita dapat balik kita punya channel. Tapi kalau nak tengok video boleh tengok dekat Facebook kita dululah. Facebook kita ada juga. Okay, ini sampel program untuk line following robot yang menggunakan proportional derivative. Dekat sini ada, saya ada kongsikan. Kemudian yang ni saya tambah lah, untuk part 3 ni saya tambah obstacle detection sebab masa design tu memang dah ada letak sensor tu. Okay, sensor ni dah ada letak kat depan. So just guna sajalah. Mana tadi? Okay, yang ini. So ada juga sampel program saya ada letakkan. Cuma sensor ni in case kalau bacaan tu tak begitu tepat, boleh letak nilai offset lah. Saya ada letak nilai offset. Contohnya dekat sini. Mana saya ada tunjuk dalam video nilai offset dia. So bacaan tu okey lah, acceptable bila kita letak nilai offset sebab dia punya perbezaan tu okey. Tapi starting value dia tu, contoh kalau kita letak satu, macam sensor saya guna ni lah. Saya letak dalam 10 cm, bacaan dia dalam 13 cm. So saya just offset 3 cm, 4 cm tu and then dapat nilai okey dah lah. So saya gerak-gerakkan, okey, tak ada masalah. Maksudnya dia punya changes tu okey. Right? So jangan risaulah, jangan ingat rosak ke apa, tak perlulah. So boleh letak nilai offset saja. Sebab saya ada lagi satu sensor macam ni, dia punya reading tu lagi jauh lah lari dia, sampai 8 kot. Sampai saya letak 10 cm, bacaan tu dalam 18 cm. So agak jauh lah. Yang ni dalam 13-14 cm. Okay, so kita boleh letak nilai offset. Tak perlu risaulah. Okay, kalau nak dapat bacaan yang lagi bagus, ada lagi satu sensor, contohnya macam VL530. VL53 kod dia. Dia ada dua jenis, satu yang macam ni, yang ni yang saya gunalah, yang ni.
dia bare board saja. So kita kena solder header pins ataupun dekat bawah ni dalam bentuk M5 stack punya unit. Okay, yang ni mahal sikit lah sebab dia dah siap dengan casing. Bacaan yang ni lebih bagus. So mungkin in terms of quality tu ada beza sikit lah. Okay, yang ni yang murah punya, yang ni yang lebih elok lah. Tapi boleh guna juga, tak ada masalah. Okay. Shaduino Tech. Okay, terbaik. Terima kasih. Cytron YouTube channel ada problem ke? Sebab semua video not available. Ya, betul. Kita punya Cytron punya channel, YouTube channel tengah ada problem. So kita tengah cuba appeal lah. Sebab sebenarnya channel tu kena hack sebelum ni. And then hari Rabu pagi tu YouTube sendiri remove Cytron punya channel. So kita tengah cuba request balik lah. Appeal balik daripada YouTube. So doakan kita dapat balik channel kita. Sebab dalam channel tu ada lebih kurang 1000 video. Hari tu saya check 1000 video banyak lah. So sayang lah kalau semuanya kita tak dapat akses balik kan. Ada banyak perkongsian yang kita buat dalam tu dan saya yakin lah dapat memanfaatkan lagi ramai orang. Alright, so saya rasa sampai sini dahulu. Terima kasih semua kerana join. So kalau anda ada idea yang lebih menarik untuk saya kongsikan next time, boleh komen lah. Komen ataupun komen dekat chat YouTube tu nanti dia hilang. So komen nanti dah lepas publish nanti. Alright, terima kasih. Shaduino Tech. Okay, bye-bye semua.